Ayyamul Thayyibah, itu hari-hari kebaikan bermula daripada 1 hingga 13 Zulhijjah. Dan hari ini kalau kita berada dan melihat perjalanan jemaah-jemaah haji pada hari ini, semuanya telah bertumpu di Mekah. Dan ada yang telah menyelesaikan nafar sani mereka, ada yang mula, kalau mereka ni masuk di Mekah tu di saat-saat akhir, maka mereka telah mula berjalan untuk pergi ziarah. Pergi ziarah maknanya Madinah Al-Munawwarah. Mereka akan berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang masuk untuk yang masuk awal di Mekah, mereka telah datang masuk ke Madinah, telah berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di bumi Madinah sebanyak 8 hari. Mereka hari ini berada menghabiskan waktu mereka di Mekah, sementara nak menunggu hari kepulangan mereka daripada Mekah, dan mereka melakukan tawaf sunat, umrah sunat dan sebagainya. Itu keadaannya orang yang berada di Mekah pada waktu ini. Dan alhamdulillah hari ini kita nak menyambung lagi nasihat yang ketiga yang dititipkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, iaitu ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Kita banyak ilmu sekalipun, kalau ilmu tu selama mana belum diamalkan, dia belum lagi memberi manfaat. Apa-apa yang saja ilmu yang bersangkutan dengan keduniaan ataupun keakhiratan, selama mana ilmu itu ada dekat kita belum lagi dapat diamalkan, maka sesungguhnya ilmu itu belum dapat memberi manfaat dalam kehidupan lagi. Sebab apa? Salah satu daripada ilmu amalan yang berterusan ketika matinya seseorang kembali kepada Allah Ta'ala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iza matat insan inqata amalu illa salas wa waladin salihin yad'u lah, al-ilmu yantafa bihi, kemudian sadaqatun jariyah. Maknanya bila mati anak Adam ni ataupun matinya seorang insan itu tidak memberi manfaat melainkan 3 je. 3 je. Ini maknanya kalau orang dia mati, 3 je yang memberi manfaat kepada dia setelah dia mati. Lain-lain dah tak ada dah. Sembahyang terputus, zakat terputus, semuanya terputus, melainkan 3 je yang tak terputus. Maknanya walaupun dia dah mati, berterusan lagi sampai dia masuk dalam kubur, berterusan. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Kalau dia ada ilmu, dia di dunia orang ambil manfaat dan orang boleh gunakan. Sama ada ilmu itu baik tak baik. Kalau sekiranya dia duduk atas dunia, dia mengajarkan ilmu yang tak baik, orang dia mati, orang menggunakan ilmu itu untuk perkara yang mendatangkan maknanya kemurkaan Allah, sampai itulah dia dapat saham. Dia akan dapat saham terus. Sebab tu ilmu manfaat ni penting, kan? Ilmu manfaat apa? Yang memberikan kebaikan kepada kehidupan seseorang bila kembali kepada Allah. Jangan ajarkan satu ilmu yang tak bermanfaat atau ilmu-ilmu yang merosakkan. Kalau dia mengajar satu ilmu macam mana teknik nak mencuri, dia masukkan dalam WhatsApp, dia masukkan dalam Facebook, macam mana cara nak mencuri. Orang gunakan ilmu tu, dia dah mati, ilmu tu berjalan. Mana dia akan dapat saham? Selama mana orang gunakan teknik dia mencuri, selama itulah dia dapat saham. Lepas tu kita kena jaga betul-betul. Tak? Jadi dengan sebab itu kita kena jaga. Yang keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Maknanya sedekah jariyah. Ni kita duduk dalam surau ni. 1 sen ke 5 sen ke orang sedekah. Selama mana surau ni digunakan untuk orang beribadat, orang datang sembahyang, selama itulah orang yang sedekah tu dapat. Selama mana dia tak digunturkan. Tak? Selama mana tak digunturkan. Orang ni besar manfaat. Siang malam 5 waktu dia dapat dia punya habuan.
Kan? Walaupun 5 sen sekalipun yang dia sedekah, dia dah mati besok, pahalanya tetap berjalan. Tetap berjalan. Dia akan dapat saham, dia akan dapat maknanya faedah daripada apa yang dia wakafkan. Jadi dengan sebab itu pentinglah kita tengok bahawa sedekah ni dia membantu setelah orang mati, dibantu. Yang ketiganya apa? Anak yang soleh. Ada anak ramai selagi mana dia tak mendoakan mak bapak dia, itu bukan anak soleh. Walaupun dia bagi 1 bulan pada mak bapak dia 10,000 sekalipun, kerana itu tak termasuk. Kerana yang termasuk di situ ialah mendoakan ibu bapa. Ada anak tak bagi apa 1 sen pun sebab tak mampu, tapi tiap-tiap waktu doa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya Allah. Itu dah cukup dah. Kerana apa? Kerana doa ini memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Mana itu 2. Mana kalau dia meninggalkan anak-anak yang boleh mendoakan dia sebesar dia meninggal dunia besok, ini satu keuntungan yang besar. Biarlah maknanya dia tak beri apa pun waktu kita hidup, tapi minta, wahai anak, besok kalau mak ayah mati, kau tolong doa, cukup. Allahumma ghfirli wa liwalidayya, cukup dah. Setiap waktu, maknanya setiap waktu bila dia doa, dia ingat, maknanya mengalir pahala. Mengalir pahala, mengalir pahala. Mak dah mati 40 tahun, mengalir lagi pahala. Ketika mana dia mati, ini 3 perkara sahaja yang boleh berjalan, yang boleh diambil faedah. 2 perkara yang boleh diambil manfaat oleh orang yang mati, iaitu orang yang hidup kepada orang yang mati. 2 manfaat, 2 perkara aja yang orang yang hidup boleh buat untuk orang yang mati. Ini dia berterusan. Yang pertama apa? Doa. Doa seorang anak dia tidak akan ditolak, kerana tidak ada khilaf di kalangan ulama, kerana doa anak sampai belaka. Dia duduk di mana? London ke, di mana kutub sekali pun dia duduk, dia doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya sampai terus. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Kerana apa? Doa dia tetap sampai. Kan? Walaupun dia tak pergi ke kubur waktu raya ke, raya haji ke raya puasa, dia tak, dia duduk kat rumah, ya Allah, sambil tengok, duduk sambil makan ketupat, Allahumma ghfirli wa liwalidayya sampai. Tak? Yang keduanya apa? Amalan orang hidup untuk orang yang mati yang sampai, yang tak ada ditolak, dan jumhur ulama ittifaq bahawa dianya adalah amalan yang memberi kebaikan untuk orang yang telah mati. Bagi orang yang hidup, sedekah. Anak sedekah. Ini je 2 perkara yang boleh dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati yang sampai. Adapun kalau kita baca Quran, kita buat tahlil, itu semua ada khilaf di kalangan ulama. Sampai tak sampai tu ada khilaf. Tapi 2 perkara ni tetap. Datang pagi-pagi ke masjid, datang pagi-pagi ke surau, masukkan, ya Allah, ni sedekah ni pahalanya sampaikan pada kedua bapa. Sampai. Sebab tu maknanya orang yang sedekah ni, kalau dia bersedekah ni untuk niat ibu bapa dia, selama mana tu? Selama mana surau ni digunakan orang, didirikan, dipakai oleh orang, semayang 5 waktu tu mengalir tu. Jadi timbul persoalan, ustaz, kalau sekiranya mak kita sedekah ni niat atas mak bapak, saya dapat tak? Dapatlah. Orang yang bersedekah tu dapat. Kenapa? Kerana sabit dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dulu waktu hidup ibu aku ni dia ada berniat untuk menunaikan haji. Kalau sekiranya aku melakukan haji untuk dia, dapat tak pahala?" Dapat pahala. Bagaimana aku yang melakukan? Dapat pahala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini semua sahih. Jadi dengan sebab itu Rasulullah Al-Imamul Ghazali menyebutkan apa? Janganlah engkau menjadi orang yang muflis. Muflis ni maksudnya apa? Orang yang bankrupt. Orang bankrupt. Kerana sabit di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ghazali ni kata apa? Bankrupt pada amalannya.
Ada ke orang bankrupt pada amalan? Ada. Sedangkan maknanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut alladzina yatluna kitaballah, orang yang wa iqamas salat wa ita'iz zakat wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kan? Kemudian disebut apa? Tijaratan lan tabur. Orang yang baca Quran, orang yang mendirikan solat, orang yang menafkahkan harta mereka, sama ada secara terang-terang atau sembunyi, mereka ni buat bisnes ataupun melakukan satu perniagaan yang tidak rugi. Niaga tak rugi. Tapi ada orang yang meniaga, ada orang yang rugi dalam amalan. Sebab tu Imam Ghazali kata jangan jadi orang yang muflis dalam amalan. Macam mana muflis dalam amalan? Kerana itu telah sabit di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Atadri manil muflis? Kamu tahu tak orang yang bankrupt ni siapa? Para sahabat tanya pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah tanya, kau tahu tak orang bankrupt macam mana? Jadi para sahabat ini, mereka ni bila ditanya, mereka jawab mengikut apa yang mereka tahu. Hari ini kalau kita orang tanya kita, yang tak tahu pun kita jawab. Yang dekat Amerika tu kita cerita lah. Macam dia tahu semua. Nah, tengok bagaimana sahabat radhiyallahu anhum, dia kalau jawab, dia jawab apa yang dia tahu, mengikut ilmu yang ada pada dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, atadri manil muflis? Kamu tahu tak orang muflis? Maka para sahabat kata, al-muflis la dirhaman wala malin. Orang yang muflis ni tak ada duit, tak ada harta. Betul tak? Kan? Bila sebut orang bankrupt ni memang tak ada harta, tak ada duit. Duit pun tak ada, harta pun tak ada. Muflis lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tengok tak? Rasulullah ni dia tak pernah nak maknanya mengecilkan maknanya pendapat orang lain. Rasulullah kata apa? Betul. Orang yang muflis ni orang tak ada harta, tak ada wang ringgit. Tapi Rasulullah kata muflis yang sebenarnya, tu dia. Ada jawapan lagi pula. Sebab tu Rasulullah berikan jawapan yang para sahabat tak tahu. Kan? Orang muflis ni kata Rasulullah apa? Orang yang kembali kepada Allah dengan solat, dengan zakat, dengan sedekah, dengan banyak amalan, tapi amalan itu dia beri kepada orang. Ambil amalan pahala dia masuk dalam kantong orang, masuk kantong orang. Kerana apa? Kerana dia hidup mengumpat, maknanya mengadu domba, buat fitnah dan sebagainya. Maka pahala dia ni ambil masuk dalam kantong orang yang dia umpat, yang dia kata, yang dia kemudian bila dah habis dia punya pahala, maka dosa dia nak bayar tak ada lagi, sebab dosanya banyak, maka dosa orang tu pula masuk kat dalam kantong dia. Maka Rasulullah sallallahu kata inilah dia orang yang muflis. Maka kita jangan tentu. Itu sebab dia kata apa? Jangan jadi orang yang bankrupt pada amalan. Sedangkan hari ni kita ni yang datang Allah sembahyang waktu tak pernah tinggal, sembahyang berjamaah tak pernah tinggal. Sembahyang waktu berjamaah tu 27. Man shalla salatal jamaah tafdulu min salatil fardhi 27 darajat. 27. Kan banyak. Kalau 5 kali 27 berapa? Berapa? Alamak, matematik pun tak lepas. 135. Terima kasih Tuan Haji. 135 maknanya apa? Darajat. Setiap hari dapat 135 darajat. Tuan-tuan bukan semayang jemaah bukan sehari. Kan? Bukan sehari datang berjamaah. Itu baru semayang berjamaah. Belum lagi kira baca Quran. Baca Quran yang dibaca dalam semayang yang wajib tu Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Man qara'a harfin min kitabillah falahul hasanat fal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun wala lam harfun mim harfun.
Rasulullah kata barang siapa yang membaca satu huruf daripada Quran, maka dia dapat maknanya satu ganjaran ganda 10. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali dalam sehari? Tuan Haji, berapa kali satu hari? Paling kurang berapa yang wajib? 17 darat dengan 19 berapa? Ini semua fail 19 darab dengan maknanya 10 kan 190 kan makna 19 kali 10 makna 190 kali dengan 17 kali 190 kali 17 berapa? Betul tak? Tak? Itu baru Bismillahirrahmanirrahim, belum Fatihah. Fatihah ada 154 huruf. 154 huruf darat dengan 10 mana 1000? Bayangkan tu. Banyak pahala yang dibawa, tapi kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan muflis. Lepas balik semayang-semayang duduk kat benda tu tadi, dia dah dapat dosa Sebab apa? Dia membawang kat keluar. Kan? Dia membawang kat muka pintu tu. Tapi bukan orang sini lah. Kan? Orang penuh. Nah, bayangkan tak? Jadi orang yang datang itu di dalam banyak amalan dia bawa kepada Allah, tapi dia jadi muflis. Jadi muflisnya begitu Sebab tu Imam Ghazali kata jangan jadi orang yang bankrupt pada amalan. Janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Ya, hari kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah mesti berfaedah. Apa yang kita lalui daripada 24 jam dalam kehidupan kita mesti kena buat perkara yang berfaedah. Jangan buat perkara yang tak memberi manfaat. Kan? Satu, besok kita akan disoal di depan Allah, bagaimana kau guna waktu, kau guna masa. Kan? Maka kita kalau buat benda yang tak memberi faedah, tak memberi manfaat, maka besok jadi susah. Dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatan di akhirat. Kita ada ilmu banyak, belum tentu ilmu tu boleh tolong kita tak? Belum tentu lagi. Walaupun kita belajar ilmu agama, walaupun kita tahu pandai baca Quran, walaupun kita tahu fiqh, tahu hadis, belum tentu lagi ilmu itu dapat menjamin keselamatan seseorang di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Ghazali, umpamanya kalau seorang itu memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam, dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan, lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya, maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki senjata tadi tanpa menggunakan sudah cukup untuk menangkis serangan singa tadi? Ini Imam Ghazali bagi perumpamaan. Orang ada ilmu tapi tak boleh nak guna ilmu. Dia umpama ialah orang yang seorang pahlawan, dia ada 10 senjata. Tapi apabila diserang oleh seekor harimau atau singa, dia tak guna, dia simpan senjata tadi. Yang dia asal tiap-tiap hari diselit kat pinggang ni. Waktu singa datang tu, kan, dia nampak dia diam je. Senjata pun tak guna. Kan? Dia biarkan. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki senjata tadi tanpa menggunakan sudah cukup untuk menangkis serangan singa tadi? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat ianya digunakan oleh tuan yang memiliki senjata itu. Maka begitulah keadaannya orang yang ada ratusan ilmu. Maka kalau dia tak beramal, ada ilmu tak beramal, maka umpama apa? Umpama burung kakak tua. Dia dah. Itu sebabnya kisah bagaimana apa? Kisah Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kisah Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i ni masya-Allah tabarakallah, Allah Taala beri dia seorang manusia yang cukup jenius. Jeniusnya Imam Syafi'i ni apa? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau dia menghafal ni, kalau dia pandang yang kat sini, kalau terbuka yang sini pun dah hafal. Nah, dia hafal yang belah sini, yang sini tak tutup. Belah sini pun dia dah hafal lah. Walaupun dia cuma pandang je. Kita dua-dua tak hafal. Nampak? Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia menghafal tu transparent. Maknanya apa? Hafal terus. Dia macam mesin photostat. Baru hafal lekat. Kenapa? Mana buktinya? Kerana ketika mana dia belajar dengan Imam Abu Hanifah. Kerana Imam Syafi'i ini dia sempat belajar dengan Imam Hanafi yang merupakan seorang tabi'in. Tu guru besar dia. Imam Hanafi ni memang lagilah cukup hebat kan. Kita tahu kelebihan Imam Hanafi. Dia nak Imam Syafi'i ni orang miskin. Nak belajar, bila nak belajar kena masuk kelas. Kalau masuk kelas kena ada buku, kena ada buku tulis, kena ada kalam. Tak boleh masuk kelas. Maka yang ada yang kaya-kaya masuk kelas belajar tulis. Imam Syafi'i ni kerana dia orang miskin, dia tak boleh masuk kelas, dia duduk kat luar. Dia dengar Imam Hanafi mengajar. Maka dia ambil air liur dia tulis kat tapak tangan. Ambil air liur tulis kat tapak tangan. Sebelum air liur tu kering, dia dah hafal. Kita punya benaknya, nampak? Benaknya kita, buku tu sampai lunyai. Nah, tak hafal juga. Sampai hilang muka surat tu. Tak hafal tu. Imam Ghazali, Imam Syafi'i ni dia tulis dengan tapak tangan. Ambil air liur tulis. Satu hari maknanya Imam Hanafi uji dia. Betul ke? Dia panggil dia masuk dalam. Minta terang balik. Rupanya semua dia ingat. Masya Allah. Ini kelebihan Imam Syafi'i. Kan? Imam Syafi'i umurnya 9 tahun dia hafal kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' ni ialah kitab Imam Malik. Hadis kitab Muwatta' ni kitab Imam Malik, dia hafal dalam masa seminggu, hafal semua. Berpuluh ribu hadis. Ini memang luar biasa, luar biasa. Ini Imam Syafi'i. Jadi nak menunjukkan kepada kita apa? Orang yang ada ilmu banyak, selagi mana dia tak guna, dia tak memberi manfaat. Sebab tu ada ilmu, bagi ibu-ibu yang ada ilmu, tahu pandai sikit-sikit baca Quran. Sebab tu anak-anak yang kita ada tu jangan bagi orang lain ajar. Kan? Jangan bagi orang lain ajar anak kita. Kenapa? Kerana kalau anak kita kenal satu huruf, boleh baca Fatihah dengan baik, dia baca Fatihah tu dalam sembahyang, luar sembahyang, kita akan dapat saham. Kita dah mati, besok anak kita baca Fatihah, kita dapat saham. Sebab tu untung. Tapi kalau tak pandai ajak, berilah kat orang lain. Kan? Sebab tu keuntungan. Sebab tu Rasulullah SAW sebut apa? Rasulullah tanya para sahabat, atadri anil yatim? Kamu tahu tak siapa yang dikatakan yatim? Kita ni bila orang tanya siapa yatim? Yatim ni ialah kematian ayah. Itu yatim lah. Rasulullah SAW bila sahabat jawab macam tu, betul. Yatim ni ialah orang yang kematian ayah. Tapi yatim yang sebenar iaitu yang ada mak ayah tapi tak boleh ajar anak dia. Itu yatim. Itu yatim yang sebenar. Sebab tu kita kena tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kalau kita ni seorang guru, dia mengajar, orang datang mengajar, dia boleh baca Quran dengan baik, dia boleh sebut sehingga dia betul dalam sembahyang dan sebagainya, tu pahala tu selama mana dia baca tu dapat mengalir kat dia. Sebab tu kita ni jangan lepas tangan. Tu kepentingan yang kita kena tengok yang disebutkan oleh Al-Imam
Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka dikata sama pula keadaannya seorang yang diserang penyakit demam panas dan sedakit kuning, yang biasanya dinasihatkan minum ubat, maka dia tidak akan ada hasil sembuhnya kecuali dengan makan ubat tu. Ubat susun banyak-banyak kat depan tapi tak makan. Tengok aja. Orang kata dah makan. Tak. Beli dah tapi belum makan lagi. Tak baik. Kerana apa? Kerana pepatah ulama mengatakan kullu da'in dawa'ah. Setiap penyakit ada ubat dia. Hari ni orang kata ni COVID ni susah benar, makin meningkat. Tak ada obat ke? Ada obat. Kan? Ada obat. Kerana maknanya kaedah dalam mengambil obat ini ialah maknanya mengubat lebih baik daripada mencegah lebih baik daripada mengubati. Itu sebab kaedah yang diambil oleh kerajaan itu, maknanya mengambil kaedah bahawa duduk rumah, jangan terdedah kepada itu salah satu obat. Tapi masyarakat tak nak terima. Yalah, waktu bekerja lah. Yang dikata buat penjarakan pakai face mask itu obat. Kan? Kerana itu adalah mengikut pandangan orang-orang yang pakar dalam bidang itu. Dikata dengan cara itu boleh mengelak. Kita tak mau, tak ikut. Jadi mana? Jadi kata apa? Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, maka engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Ada ilmu satu beramal itu lebih baik daripada banyak ilmu tapi tak amal. Ini nak tunjukkan apa? Imam Ghazali beri nasihat kepada kita. Berfirman Allah Ta'ala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat kecuali apa yang diusahakan. Mana kita tak akan dapat faedah, kita tak akan dapat mana hasil, melainkan apa yang kita usahakan. Hari ini kalau kita usaha yang baik, kita nak masuk syurga Allah, kita dirikan solat, kita buat ibadat di atas muka bumi, maka besok kita akan dapat hasil di sisi Allah Ta'ala. Pahala. Kita akan dapat pahala, kita akan dapat ganjaran di sisi Allah. Tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut apa? Rasulullah beritahu apa? Itba'ul mayit salas. Yang akan mengikut mayat tu 3 perkara. Ahluhu wa maluhu kemudian wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu wa ahluhu. Mana yang ikut bila mayat tu orang mati besok, yang mengikut dia apa? Mayat tu besok dihantar ke kubur 3 perkara. Ahluhu, yang mengantar besok anak-anak, isteri hantar, sahabat hantar, semua hantar. Mengantar mayat ke kubur. Kemudian yang kedua apa yang mengikut mayat? Wa maluhu. Besok bila dia hantar je mayat, mengikut dia apa? Dia punya harta dia. Hantar yang anak naik motor besar, naik kereta, mengantar. Semua pergi mengantar, pakai dengan pakaian dan kehebatannya. Yang ketiganya apa yang mengantar mayat? Wa amaluhu. Amal akan mengikut mayat besok. Kita mati, amal kita ikut. Ada. Amal akan mengikut, menunda kita. Kemudian Rasulullah kata apa? Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang akan balik meninggalkan mayat 2. Ahluhu wa maluhu. Mayat masuk dalam kubur kena tanam, yang tinggalkan besok anak, isteri semua akan tinggalkan. Paling lama berapa lama dia boleh duduk kat tepi kubur tu? 1 jam, 2 jam. Tak ada sampai seminggu duduk kat situ, terbaring kat situ buat kemah, tak ada. Kan? Tak ada orang duduk buat kemah sampai sebulan duduk kat situ. Menangis apa-apa, suami hilang, isteri hilang, tak ada. Paling-paling kurang pun 3 jam duduk, selamat kau.
yang hidup meneruskan perjuangan hidup. Anak-anak pun balik. Kita masuk dalam kubur, anak-anak semua dah selesai kan, buat tahlil kat rumah, lepas tu dia dah main game lah. Tak ada apa. Dia dah sibuk dengan handphone dia. Wa yabqa wahid, yang akan bersama dengan mayat apa dia? Satu je. Wa amaluhu. Ni amal. Amal yang akan bersama dengan kita besok. Kalau hidup dekat atas dunia banyak amal, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada amal, amal pula ada dua. Ada amal baik, ada amal tak baik. Orang yang duduk 10 tahun dah masuk dalam kubur, 20 tahun, 40 tahun tu, itu amalnya yang ada dia. Yang bersama dengan dia, membantu dia, ataupun yang maknanya memberi mudarat pada dia, tu amal dia. Ini yang kita nak kena ingat. Sebab tu Allah Ta'ala mengingatkan apa? Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat kecuali apa yang diusahakan. Hari ni kalau kita usaha baik, kita dapat baik. Kalau kita nak makan buah rambutan, kita tanamlah pokok rambutan, baru dapat buah rambutan. Kan? Tak ada orang tanam rambutan dapat buah cempedak, tak ada. Dia nak makan buah cempedak, dia kena tanam pokok. Itu yang diusahakan. Maka kalau kita nak kembali kepada Allah, nak dapat baik, maka itulah usaha. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Maka siapa yang mengharap akan bertemu dengan Tuhannya, maka naklah beramal dengan amal yang soleh. Kalau kita nak bertemu dengan Allah Taala, nak dapat kebaikan di sisi Allah, amal soleh. Allah Taala terima yang amal solehnya. Orang yang tidak beramal soleh, Allah Taala tak nak pandang. Kan? Dan firman Allah Ta'ala, jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Jadi balasan yang diberi oleh Allah Ta'ala itu mengikut apa yang dibuat kat atas dunia. Buat baik, dapat baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat baik, dapat. Siapa buat jahat, dapat. Ini. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghun anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh. Syarat apa? Beriman dan beramal soleh. Adalah syurga jannatul firdaus bagi tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak mahu lagi mencari tempat yang lain sebagai ganti. Illa man taba wa amana wa amila salihan, amalan salihan. Kecuali artinya tidak masuk neraka orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh. Mana ni semua ni amal soleh lah yang menentukan. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sebab tu kita kena ingat bahawa apa? Penting tu. Ilmu ni ada ilmu beramal dengan ilmu. Kan? Maka dalil yang menuntut kita supaya beramal sangat banyak, sehingga maknanya tak dapat nak dihitung. Seandainya orang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami menjawab memang betul begitu. Tapi bilakah seorang itu dapat sampai ke sana, masuk syurga dengan selamat, dan beberapa banyak halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilalui untuk sampai. Jadi orang kata ada kata Imam Ghazali, kalaulah orang kata masuk syurga ni hanya dengan beriman aja dah cukup, tak payah nak beramal. Kitanya perjalanan hidup ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kita berjalan atas dunia ni, dia punya ranjaunya banyak, macam-macam kita nak tempuh. Jadi kalau setakat maknanya hidup aja tak nak usaha, agak-agaknya macam mana kat kehidupan kita? Ada. Sebab tu kembali kepada Allah mesti ada amal. Beriman satu, beramal satu. Sebab itu Allah Ta'ala menggandingkan. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu an menyebutkan tidak sempurna tiga perkara ni. Ada. Tidak sempurna orang yang taat kepada Allah kalau dia tak taat dengan mak bapak. Satu. Kan? Tidak maknanya bermanfaat
orang yang beriman kalau tak beramal. Dua. Kan? Tu dua perkara. Yang ketiganya apa? Tidak bermanfaat. Makna Quran itu kalau tak dibaca. Quran ada tapi tak dibaca, tak bermanfaat. Sebab tu kena baca Quran. Jadi dengan sebab itu pentinglah kepada kita jangan jadi orang yang muflis. Jangan jadi orang yang muflis. Kata Imam Hasan Al-Basri, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-Nya pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalamnya mengikut amalan-amalan kamu. Ya Allah, orang masuk syurga besok dia tahu kan, dia nak masuk syurga mana. Dia tahu sebab amalan dia tadi, dia boleh tahu dia boleh masuk kat mana. Sebab dia tahu kat atas dunia dia punya amalan macam mana banyak. Kita besok dekat atas dunia, dekat akhirat besok, kita pun tahulah di mana tempat yang kita nak masuk. Tak? Hari ini agak kita hidup dekat atas dunia. Kita hidup atas dunia, kita bukan golongan VIP. Tiba-tiba kita nak masuk tempat VIP, nak makan tempat VIP, agak-agak boleh tak? Mungkin boleh, tapi segan muka lah. Tak? Mungkin segan. Sebab kita bukan orang tu. Orang tanya nama siapa? Nama. Nama. Ada nama tak? Cik ni Datuk ke, Tan ke, Tin ke, Tun ke apa? Nah. Kalau dia tanya satu pun tidak, saya orang biasa-biasa. Kalau biasa tu mana? Dekat penanggar ni. Tak boleh masuk sini dah. Ni untuk VIP. Maka dengan amalan tadi akan menentukan. Itu makna gambaran kat dunia je. Maka dekat akhirat itulah amalan yang bergantung kepada diri seseorang. Syurga tu ada 7. Kan? Ada 7 pintu. Kata Sayyidina Umar ada 8 pintu. Maka paling tinggi apa? Jannatul Firdaus. Dekat depan selalu ditulis ayat dekat depannya, Jannatul Firdaus. Kan? Nak masuk syurga Jannatul Firdaus ni bukan semua orang boleh masuk. Hanya orang yang tertentu yang nak masuk. Kalau dia rasa layak, aku ni syurga Firdaus besok. Apa amalan yang boleh memasukkan kamu dalam syurga Firdaus? Itu dia. Buatlah amalan-amalan yang boleh menentukan kita dapat maknanya kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sambung nanti bicara kita nasihat yang keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Orang nak dapat balasan ini diikut kadar. Kalau amalannya banyak, dapatlah banyak. Macam bekerja lah. Nah, bekerjanya banyak kan? Jadi makna banyaklah hasil. Tapi kalau atas dunia malas kan, kerja sikit tapi nak gaji 5,000, mana boleh dapat. Nah, jadi insya-Allah kita akan bicarakan bagaimana kata-kata Al-Imam Al-Ghazali memberi nasihat kepada kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.